kasih kepada Speaker Convention DAP Melaka, Saudara Yu Chia Hau, Pengerusi DAP Melaka, Saudara Teh Kok Kiu, dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa DAP Melaka, para perwakilan, saudara-saudari, rakan-rakan daripada media, salam sejahtera, selamat tengah hari dan salam perpaduan kepada semua. 马六甲行动党的众委们，各位同志，大家中午好。Saudara-saudari, waalaikum. Terlebih dahulu saya terima kasih kerana pada hari ini dapat menghadiri Konvensyen Tahunan DAP Negeri Melaka bagi tahun 2022. Sebenarnya walaupun kita sudah masuk tahun 2023, konvensyen ini adalah untuk tahun lepas yang kali ke-23, kerana pada tahun lepas kita tak sempat mengadakan konvensyen disebabkan pilihan raya umum ke-15 pada penghujung tahun. Maka tahun ini kita adakan pada awal tahun. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada khususnya kepada Pakatan Harapan Melaka kerana dalam PIU yang ke-15 kita berjaya menyumbang 3 kerusi parlimen daripada Melaka. Setiap satu parti daripada Pakatan Harapan menyumbang kerusi, iaitu DAP di Kota Melaka, Parti Amanah di Arul Gajah, dan Keadilan di Hang Tuah Jaya. Jadi 3 kerusi parlimen daripada Melaka ini adalah sangat penting kepada PH kerana kita berjaya membentuk kerajaan bersama-sama dengan gabungan-gabungan lain di peringkat persekutuan. Ini menunjukkan bahawa politik adalah sesuatu yang sangat dinamik. Melaka adalah satu bukti politik itu boleh berubah. Dan senario politik adalah berubah sepanjang masa. Kerana kedinamikan politik itu dalam tak sampai 1 tahun dia boleh berubah. Kalau kita masih ingat pilihan raya negeri Melaka pada bulan November 2021, iaitu 1 tahun sebelum PIU 15, kita menghadapi kekalahan yang agak besar. PH menghadapi kekalahan besar di Melaka. Daripada membentuk kerajaan negeri pada tahun 2018, kita hanya mampu mempertahankan 5 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri Melaka pada tahun 2021. Kalau ikut keputusan pilihan raya negeri, kemungkinan besar kita hanya mampu untuk menang Parlimen Kota Melaka saja. Hang Tuah Jaya pun agak susah, walaupun mungkin ada sedikit majoriti. Arul Gajah kita memang tak menang kalau ikut keputusan pilihan raya negeri. Tetapi dalam tempoh 1 tahun, perubahan cukup besar berlaku sehingga kita berjaya menang balik 3 kerusi parlimen di Melaka. Pada pilihan raya negeri Melaka, BN mencapai majoriti 2/3 di DUN negeri Melaka. Tetapi dalam pilihan raya umum ke-15 ini, Barisan Nasional buat kali pertama tak menang 1 kerusi parlimen pun. Jadi ini menunjukkan bahawa dinamik politik boleh berubah sekelip mata. Ini sesuatu yang perlu kita fahami dan kita perlu ambil perhatian sepanjang masa. Yang saya nak tegaskan kepada saudara dan saudari ialah, hari ini kita telah membentuk kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Dalam tempoh 100 hari yang lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mentadbir negara. Kita telah berjaya memberikan satu imej bahawa ada kestabilan politik dalam negara. Pelbagai inisiatif telah pun dimulakan. Negara dapat ditadbir dengan aman. Kita dalam kerajaan perpaduan ada kekuatan yang besar di Dewan Rakyat. Ada 148 kursi
yang membentuk kerajaan pada hari ini. Tetapi kita kena faham bahawa 148 ahli parlimen ini datang daripada pelbagai parti, daripada pelbagai gabungan yang dulu selama ini kita berlawanan, terutamanya dengan Barisan Nasional. Tetapi hari ini kita membentuk kerjasama dengan Barisan Nasional, dengan GPS dan GRS di Sabah, dan gabungan ini berjaya membentuk satu kerajaan yang kuat dan stabil. Namun begitu, kita tak boleh berasa leka, tak boleh berasa bahawa kita sudah berada dalam keadaan yang selesa, kerana pihak lawan, pihak musuh kita sentiasa memikirkan cara-cara untuk nak menjatuhkan kerajaan ini. Malah baru-baru ini mereka kata kerajaan ini tak akan bertahan lama, kerajaan ini akan jatuh pada bila-bila masa. Yang saya nak tegaskan ialah kita mesti memainkan peranan kita, pimpinan parti dan juga ahli-ahli parti mesti sentiasa berwaspada dan memahami keadaan politik pada hari ini yang sentiasa berubah. Kerana apa yang penting bagi DAP ialah kita nak pertahankan kerajaan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mesti kita berusaha bersungguh-sungguh mempertahankan kerajaan ini, kerana kita tahu bahawa kalau hari ini kerajaan ini tak dapat bertahan, kesannya kepada politik negara amat besar. Dan kita tak tahu apa corak pentadbiran kalau bukannya di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka kita perlu sentiasa berwaspada dan memainkan peranan kita dengan konstruktif. Saya tahu bahawa untuk ahli-ahli di Melaka, kita berada dalam satu keadaan yang baru. Kerana sebelum PRU 15, kita memainkan peranan pembangkang di Melaka. Tetapi walaupun tak ada pilihan raya negeri semasa PRU ke-15, tetapi selepas PRU ke-15, di peringkat persekutuan kita telah membentuk kerjasama dengan Barisan Nasional. Maka di peringkat negeri secara lazimnya kita pun ada kerjasama dan semangat kerajaan perpaduan di negeri Melaka. Seperti yang dikatakan tadi, ahli-ahli Dewan Undangan negeri kita dalam DUN Melaka sekarang ini bukan lagi pembangkang. Walaupun kita bukannya secara rasminya dalam kerajaan, kerana kita tak ada wakil dalam Exco kerajaan negeri, tetapi kita bukan juga pembangkang. Kita adalah mesra kerajaan. Mesra kerajaan bermaksud kita juga ada bentuk kerjasama dengan parti kerajaan di negeri Melaka, yakni Barisan Nasional. Jadi dalam proses perubahan ini kita ada satu peranan yang baru. Bagaimana kita nak memainkan peranan ini? Sudah tentu memerlukan usaha dan masa untuk menyesuaikan diri. Saya tahu untuk adun-adun pembangkang mungkin agak sukar, kerana sebelum ini pembangkang ada satu perbezaan yang jelas. Kita masuk dewan, kita boleh bangkang saja, kita boleh kritik saja, boleh kita lawan saja. Tetapi pada hari ini keadaan ada sedikit berbeza. Bukannya kita tak boleh mengkritik, tetapi kritikan itu juga perlu ada cara yang baru, pendekatan yang baru. Kerana kita secara rasminya mesra kerajaan. Jadi apabila kita berada dalam satu bentuk kedudukan dalam kerajaan, peranan kita berubah. Peranan kita bukannya macam pembangkang seperti dulu. Jadi ini sesuatu yang perlu kita ambil iktibar, yang perlu kita bincang di peringkat pimpinan Melaka
bagaimana menyesuaikan diri dalam peranan yang baru ini, supaya apa yang penting ialah kita memastikan kestabilan politik bukan saja di negeri Melaka terjamin, tetapi juga kestabilan politik di peringkat persekutuan juga terbela. Kerana seperti yang saya katakan, kita mesti memastikan pentadbiran Dato' Seri Anwar Ibrahim terus dapat bertahan sehinggalah pilihan raya umum yang ke-16, supaya kita ada satu tempo 5 tahun yang stabil untuk kita membangunkan semula negara. Jadi saudara dan saudari, saya berharap dalam proses ini kita boleh sama-sama. Saya tahu mungkin dalam pelbagai perkara, pelbagai isu, mungkin ada banyak persoalan, tak ada jawapan yang mudah. Saya nak berterus terang kepada semua, tak ada satu persoalan, tak ada satu isu yang ada jawapan yang mudah. Kerana kita berada dalam satu senario politik yang berlainan. Tetapi apa yang pasti, yang saya nak tekankan ialah DAP dalam kerajaan perpaduan pada hari ini, kita akan melakukan yang terbaik untuk mensejahterakan rakyat bersama-sama rakan-rakan kita dalam kerajaan perpaduan. Di mana sahaja tempat, di mana sahaja negeri, terutamanya dalam portfolio yang kita pegang, kita akan pastikan ia memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan pembangunan yang baik kepada negeri. Umpamanya di negeri Melaka, di bawah portfolio saya di Kementerian Pengangkutan, dalam bajet baru-baru ini Perdana Menteri mengumumkan akan diberikan peruntukan untuk menambah baik sistem bas awam di negeri Melaka. Maka saya akan mengambil langkah-langkah untuk pastikan kita akan perkenalkan program SBST, iaitu bas berhenti-henti, transformasi bas berhenti-henti di negeri Melaka, dengan memperkenalkan perkhidmatan My Bus Melaka dalam tahun ini. My Bus ini akan memberikan perkhidmatan yang lebih baik, lebih terjamin, lebih stabil, dan pastikan lebih banyak kawasan akan dilalui oleh sistem bas ini. Dan sudah tentu kita akan perkenalkan perkhidmatan yang lebih baik. Begitu juga di bawah portfolio Kementerian Pengangkutan. Saya tahu bahawa Melaka antara industri yang paling penting untuk pembangunan ekonomi negeri Melaka ialah sektor pelancongan. Salah satu perkara yang sedang saya telitikan di Kementerian Pengangkutan ialah berkenaan dengan pembangunan cruise terminal di Melaka. Ini sesuatu yang memang dalam perhatian saya, tetapi saya tahu juga ada satu projek yang menimbulkan pelbagai isu dan concern di Melaka. Saya tidak merujuk kepada projek itu. Projek itu saya sudah jawab bahawa belum ada lesen diberikan untuk pelabuhan deep sea port yang memerlukan penambakan laut di sana. Belum ada. Tetapi ada satu projek yang perlu kita hidupkan semula supaya memastikan projek cruise terminal ini dapat direalisasikan di negeri Melaka. Kerana kalau cruise terminal itu berjaya dihidupkan semula, maka kapal-kapal pelayaran boleh berlabur di Melaka dan membawa ramai pelancong luar negara ke negeri Melaka secara terus. Ini sudah tentu saya berjanji di bawah kawal sedia saya akan membuat yang terbaik untuk negeri Melaka. Saudara dan saudari, saya berharap semua kita terus memainkan peranan kita di peringkat negeri Melaka, di peringkat akar umbi, cawangan-cawangan. Kita boleh teruskan kerja-kerja kita seperti biasa. Aktiviti-aktiviti kemasyarakatan mesti diteruskan seperti biasa. Kita sudah tentu ada sumber-sumber yang boleh kita teruskan untuk membantu rakyat secara terus. Peruntukan-peruntukan untuk adun-adun daripada kerajaan negeri mesti digunakan dengan baik, sebaik-baiknya untuk pastikan bahawa kebajikan rakyat dapat kita jaga.
Tetapi kerja-kerja kita mesti disokong oleh peringkat akar umbi kita. Dan saya mengajak supaya cawangan-cawangan adik-adik akar umbi terus membantu untuk memberikan khidmat yang terbaik kepada rakyat kita di seluruh negeri Melaka, di kawasan-kawasan kita. Jadi sudah tentu apa yang kita lakukan sebagai parti di peringkat parti akan terus diberikan sokongan oleh rakyat. Dan saya yakin bahawa kita masih meraih sokongan yang sangat kuat daripada rakyat di negeri Melaka. Keputusan PIU ke-15 membuktikan bahawa sokongan pengundi Melaka kepada DAP dan kepada Pakatan Harapan adalah di satu tahap yang sangat-sangat tinggi dan sangat baik. Jadi saya berharap atas semangat itu kita teruskan perjuangan kita, teruskan khidmat kita kepada rakyat. Semoga Melaka akan menjadi lebih baik dan Malaysia akan menjadi lebih makmur di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan kata-kata itu saya merasmikan konvensyen tahunan DAP Negeri Melaka kali ke-23. Sekian, terima kasih. Sisi dan terima kasih. Terima kasih kepada saudara Nok Siu Ho.